Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Brunei Darussalam terus komited dalam menjaga kebajikan dan kesejahteraan golongan warga emas di negara ini. Pendekatan secara whole of nation penting dalam usaha untuk terus menjaga kualiti kehidupan warga emas dan membawa kedudukan mereka ke tahap yang lebih baik. Sempena Hari Antarabangsa Warga Emas yang disambut pada setiap 1 Oktober, kami membawakan laporan mengenai kepentingan sambutan tersebut. Kita ikuti laporannya bersama Zulfadli Haji Kasim. Di antara kita sebagai janji. Menurut Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, kadar penuaan di negara ini meningkat dengan golongan berumur 60 tahun ke atas dianggarkan berjumlah 28.7% daripada jumlah penduduk pada tahun 2050. Selaras dengan objektif Plan Tindakan Warga Emas, pihak kerajaan dengan sokongan padu sektor swasta dan bukan kerajaan terus menitikberatkan jaminan kebajikan dan kesejahteraan warga emas selaku insan yang wajar dihormati dan dijaga. Sebenarnya mereka ini adalah sebagai mentor kepada generasi yang muda, dan juga wajib kita ini juga mengikuti apa jua nasihat yang baik daripada warga emas, kerana mereka ini pengalaman yang lebih luas daripada sejarah hidup diorang ini. Cara menghargai mereka ni salah satunya macam kalau ada aktiviti-aktiviti hujung minggu seperti ini, kita ni boleh sama-sama membawa diorang hati untuk beriadah. Jadi untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim bersama mereka ni. Dengan era teknologi masa kini, kita ni dapat melihat warga emas kita ni sudah kebanyakannya pandai sudah menggunakan teknologi ini. Diorang pun tidak ketinggalan kebanyakannya warga emas masa ni pandai sudah. Usaha-usaha dari pelbagai pihak di seluruh negara sangat diperlukan bagi mengembangkan golongan penuaan yang aktif dan mandiri, dengan institusi keluarga mengambil peranan utama dalam penyediaan penjagaan yang terbaik. Sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai dengan membangunkan persekitaran yang membantu warga emas hidup sejahtera. Zulfadli Haji Kasim melaporkan untuk Berita RTV. Ke arah memartabatkan perkhidmatan kejururawatan dan bidan untuk menjadi lebih berdaya saing dan berprestasi tinggi di peringkat global, kemarin diadakan forum bagi jururawat dan bidan. Forum antara lain bertujuan memperkasakan para jururawat dan bidan yang baru tamat pengajian, meningkatkan kemahiran kepimpinan dan pengurusan mereka. Dianjurkan oleh Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam, ringkasnya penjuru, dengan kerjasama Institut Sains Kesihatan Universiti Brunei Darussalam. Forum yang berlangsung di Kementerian Kesihatan itu membawakan tajuk Nursing and Midwifery Leadership Within the Healthcare System. International Nursing Council, the first nursing service. Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama meneruskan lagi sesi kursus asas haji dan umrah untuk mempersiapkan bakal jemaah haji akan menunaikan ibadah haji. Kursus berlangsung kemarin di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Kampung Perpindahan Mentiri. Dalam pada itu, orang ramai adalah dialu-alukan mengikuti kursus yang dikendalikan sebanyak 6 sesi. Ia antara lain bertujuan menggalakkan bakal jemaah haji untuk menanam azam dan mula menabung untuk tujuan menunaikan ibadah haji. Di samping itu, kursus juga mengajak orang ramai untuk memakmurkan masjid. Kursus tersebut turut diadakan di 8 buah masjid terpilih di seluruh negara. Terhadap syaitan dan Gejo ni kena tunggu ini. Gejo. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.
Beralih ke berita sukan. Kejohanan golf amatur terbuka antarabangsa sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 tahun menutup tirainya petang kemarin dengan majlis penyampaian hadiah. Kira-kira 200 orang menyertai kejohanan selama 3 hari yang mempertandingkan beberapa kategori, antaranya overall gross, terbuka dan warga emas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehindatul Laila Raja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Antara lain tujuan kejohanan menyungkil bakat dan memupuk semangat persefahaman serta kerjasama dalam kalangan pemain. Itu sudah kita menjemput Yang Mulia. Pemenang menerima hadiah RM500 Brunei. Bersempena Hari Jantung Sedunia 2023, Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Gleneagles Jerudong Park Medical Centre JPMC mengadakan acara Brunei Run 2023. Acara diadakan kemarin semasa berlangsungnya program Bandaku Ceria di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Antara yang menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua, yang juga pengerusi Lembaga Pengarah Gleneagles JPMC. Terdahulu acara dimulakan dengan pelepasan bagi larian sejauh 10 km kategori lelaki dan perempuan. Acara sambutan Hari Jantung Sedunia 2023 juga menyokong inisiatif BN on the Move cabaran 80 bilion langkah bersama. Hari Jantung Sedunia diraikan pada setiap 29 September. Aku maksudnya. Majlis Perundingan Mukim Lamunin dan Majlis Perundingan Mukim Rambai dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong mengadakan riadah berbasikal menyelusuri Mukim Lamunin dan Mukim Rambai kemarin. Bertema Mukimku Indah, aktiviti bermula dan berakhir di dataran Balai Raya Gong 3, Kampung Lamunin, Daerah Tutong. Menyertai riadah berbasikal sejauh kira-kira 24 km, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Aktiviti seumpamanya antara lain bertujuan membudayakan dan mengamalkan gaya hidup sihat dan menikmati suasana keindahan kampung. Sempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas kumpulan Wise and Well iaitu tegas dari Fakulti Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa'adatul Bolkiah Universiti Brunei Darussalam di bawah Special Study Module 3 Kursus Perubatan kemarin mengadakan program Tegas Walkathon. Walkathon bermula dan berakhir di Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Begawan. Menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 300 peserta menyertai walkathon sejauh 1.4 km. Tegas adalah singkatan Towards Energizing and Guiding the Aged Society yang mempunyai objektif memberikan kesedaran dan menggalakkan warga emas melakukan senaman ke arah kehidupan penuaan yang sihat. Program diharap dapat meningkatkan kesedaran belia untuk sama-sama memeduli kebajikan dan penjagaan warga emas. Dengan tema MAPOL at 50 Our Commitment Goes On, Hari Maritim Sedunia disambut pada setiap 28 September. Sehubungan itu, kemarin diadakan sambutan Hari Maritim Sedunia di Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Hadir Pengiran Datin Seri Paduka Haji Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sakni, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Autoriti Maritim dan Pelabuhan Negara Brunei Darussalam. Antara pengisian acara, walkathon sejauh 3 km yang disertai 300 orang.
Pelbagai aktiviti menarik serta jualan disediakan sepanjang berlangsungnya acara Mukim Ku Ceria Pekan Tutong kemarin. Acara diadakan di kawasan JT Sungai Tutong. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. Antara aktiviti diadakan jalan santai sejauh kira-kira 2 km yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Sengkarai. Salah satunya adalah bertujuan untuk menyatupadukan kampung-kampung di bawah Mukim Pekan Tutong. Jadi ini adalah salah satu objektifnya dan di mana kami telah pun bersepakatlah dan juga untuk menyatukan orang ramai untuk berkunjung ke Pekan Tutong ini. Kemuncak kejohanan Tenpin Bowling sempena Hari Guru ke-33, anjuran Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Core Curriculum berlangsung petang kemarin di Golden Bowling, The Airport Mall, Berakas. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Kejohanan dibahagikan kepada 4 kategori iaitu VIP lelaki, VIP perempuan, berpasukan lelaki dan berpasukan perempuan. Antara tujuan kejohanan menggalakkan warga Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama untuk bergiat aktif dan berdaya saing dalam sukan.